Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim lana bil khair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Ayyuhas sadah was sayyidat, kaifa halukum jami'an? Hal antum bi khair? Baik. Allah. Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Suara saya jelas ke? Putus-putus. Ya. Okey, kita dah baca sebenarnya ini pada pertemuan yang dulu ya, 2 minggu lepas atau seminggu lepas. Minggu lepas kita tak ada kelas sebab saya musafir. Yang ini kita dah baca sebenarnya, kita ulang kaji, saya baca semula. Jadi pelajaran 25, Darsul Khamisu wal Ishrun. Mudarris berkata, qala aina Anwar ya Umaru, ya Umar. Umar kata, la adri. Ra'aituhu qabla qalil. Ra'aituhu qabla qalil. Saya tak tahu, saya melihatnya sebentar tadi. Qabla qalil. Kana waqifan kharij al-fasli. Tadi dia berdiri di luar kelas. Waqif. Jadi kita waqif ini itu isim fa'il. Itu yang kita biasa dengar waqaf. Waqaf itu sebenarnya menahan ya, tapi juga bermasuk berdiri ya. Kalau kita mewakafkan harta, kita tahan harta itu untuk jalan Allah, maka kita tak boleh guna, kita tahan, stopkan ya, wakaf. Dalam ini juga dalam bahasa hari-hari, kalau kita katakan qif, stop ya, stop maksudnya berhenti ya, wakaf. Bahasa tajwid juga wakaf ada juga ya, itu berhenti. Wakaf ini banyak maknanya. Waqifan, waqafa itu berhenti, waqif itu maksudnya berdiri. Nah, jadi kana waqifan kharijal fasli, dia adalah tadi berdiri di luar kelas. Al-mudarrisu kaifa halu amma Qabla qalil Ustaz. Naam. Ya, Qabla qalil. qabla qalil. Qabla qalil. Qabla itu sebelum, qalilin sebentar. Maksudnya sebentar tadi. Qalil ini sedikit. Atau saya melihatnya baru sahaja. Just now. Just now saya lihat dia. Qabla qalil itu baru sahaja. Sebentar tadi ya, qabla qalil. Kalau secara bahasa qabla itu sebelum, qalil itu sedikit. Jadi sedikit masa yang lalu lah ya. Sebentar tadi, atau baru sahaja saya melihatnya di luar, berdiri di luar kelas ya. Qabla qalil. Jadi ini gunakan istilah kalau perbuatan itu berlaku belum lama, baru sahaja berlaku, itu kita gunakan qabla qalil. Saya baru saja pulang ke masjid. Raja'tu min al-masjid qabla qalil. Atau zahabtu ila suqi qabla qalil. Baru saja saya pergi ke pasar. Qabla qalil. Dia tapi tak pernah saya dengar orang mengatakan qabla kathir. Sebab lawan daripada qalil itu adalah kathir. Tak ada qabla kathir hanya saja qabla qalil. Ini istilah ya. Khair, insyaallah. Al-mudarrisu kemudian berkata, kaifa halu Ammar al-an ya Sa'ad. Ya, kalau dibaca semua dibaca Sa'du, du berbaris depan sebab dia mabni dhammah. Kaifa halu Ammar al-an ya Sa'du, bagaimana keadaan Ammar sekarang wahai Sa'ad? Kana maridan munzu usbu'in. Dia dia sakit. Jadi kana ini sebenarnya menunjukkan masa yang lepas ya, adalah dia sakit. Jadi dia sakit munzu usbu'in, sejak 1 minggu. Usbu' 1 minggu. Sa'ad kata, la yazalu maridan ya fadilat asy-syaikh. La yazalu, apa maksudnya la yazalu? Kalau terjemahkan la itu tidak. Yazalu itu hilang, lenyap, pergi. Yazalu. Tapi kalau digabungkan dua-dua perkataan ini, la yazalu menjadi satu istilah. La yazalu itu maksudnya masih.
Jadi dia tak pergi, maknanya masih ada. La yazalu maridan, dia masih sakit lagi. La yazalu maridan, dia masih lagi sakit. Masih tu yazalu, Ya. yazalu saja maknanya apa? Kenapa Tuan Haji? Kalau yazalu saja apa? Kalau yazalu sahaja, Yazalu sahaja. Yazalu itu hilang. Boleh hilang, boleh pergi, hilang. boleh lenyap. Itu yazalu. Tapi kalau la yazalu, maknanya dia tidak lenyap, dia tidak hilang, tidak pergi, maknanya tetap berada di tempatnya. Itulah la yazalu kan. Maknanya dia masih lagi. La yazalu marid, dia masih lagi sakit. La yazalu maridan. La yazalu maridan ya fadilatul syekh. Biasanya dalam teks ini selain menggunakan la, dia juga menggunakan ma nafi. Ma lalu atau mazala. Enggak enggak. Kalau dia menggunakan fi'il madhi, menggunakan mazala. Tapi kalau fi'il mudhari' ya sesuainya menggunakan la yazalu. Jadi mazala dengan la yazalu. Dan la yazalu ini itu adalah kawan-kawannya kana. Kana. Jadi masih kawan kan ada wa akhwatuhu, dan la yazalu ini adalah bagian daripada kawan-kawannya kana dalam ilmu nahwu ya. Agaknya kita akan belajar tentang kana nanti dalam latihan-latihannya. Kemudian seterusnya al-mudarrisu berkata sami'tu annahu yuridu ayyatrukal mustashfa wa yarji'a. Bahasa yarji'a sebab ada bukan wa yuridu mana wa yarji'u ila baitihi. Sami'tu annahu yuridu ayyatruka al-mustashfa wa yarji'u ila baitihi. Kalau dibaca wa yarji'a boleh juga, kalau dibaca yarji'u pun boleh. Yarji'u ke atau yarji'a, ada dua, ada alasannya masing-masing lah ya. Saya mendengarkan bahwasanya dia itu ingin meninggalkan mustashfa. Maknanya dia dah nak dia nak keluar ya, terukah meninggalkan hospital. Wa yarji'u ila baitihi, dan pergi ke rumahnya, pulang ke rumahnya. Asahihun hadza? Adakah ini benar? Asahihun hadza? Apakah ini benar? Dan kata la hadza ghairu sahih, ini tidak benar, ini tak betul ya, tak benar. Ini bilang tak betul kata dia. Kemudian dia bertanya lagi, maza ya'malu abuka ya Ibrahim? Sami'tu annahu wazirun. Maza ya'malu abuka ya Ibrahim? Sami'tu annahu wazirun. Maza apa ya'malu abuka, yang dibuat, dikerjakan oleh ayahmu wahai Ibrahim? Saya mendengar kabar, saya mendengar bahawa dia adalah wazir. Apa wazir? Menteri. Apa agak-agak jamak kepada wazir? Wazir. Jamaknya? Wazirun satu. Kalau jamak apa? Wazirun satu. Kalau jamak? Wazarun. Zara. Zara. Wuzara. Jadi wazirun wuzara. Waw zai. Saya boleh tak tulis di bawah. Ini ada saya tulis. Ini saya belum tukar lagi kepada Arabic. Dia tahu dulu jadi menteri lah. Dia tahu. Dia tahu ni. Namanya adalah wu baris depan, za, wuza, ra baris atas. Wuzara'u. Cuma kalau dia menjadi wuzara'u, dia tak boleh bertanwin. Dia alif mamdudah panjang. Wazirun wuzara'u. Wuzara'u, ya betul. Maka kalau bahasa Arabnya Perdana Menteri itu, Perdana Menteri bahasa Arabnya adalah apa? Ada yang ingat?
Rais. Rais. Raisul Rais apa? Wuzara'u. Wuzara'i ya, baris bawah. Raisul Wuzara'. Bahasa Arabnya Perdana Menteri itu adalah Raisul Wuzara'. Pemimpin, ketua Perdana Menteri, ketua menteri-menteri dah, Perdana Menteri. Jadi Wazirul Wuzara', Perdana Menteri, Raisul Wuzara'. Wuzara'u, ya, boleh. Kita naik ke atas sikit. Sami'tu annahu wazirun. Ustaz tu kata tadi bahawa saya dengar dia, ayah kamu itu Ibrahim adalah wazir, menteri. Dan kata kana waziran qabla sanatain. Dulu, dahulu dia adalah wazir. 2 tahun lepas. Qabla sanatain ini maknanya sebelum 2 tahun, maknanya 2 tahun lepas dia adalah wazir, menteri. Huwal ana safirun. Dia sekarang adalah safir. Apa makna safir? Masih ingat safir? Safir ini bukan orang yang bermusafir. Tapi safir itu biasanya bermusafir. Dia pergi berjalan lah. Ada apa ni? Ada apa namanya tu? Travel agent namanya safir. Duta. Adalah duta. Betul, duta. Safirun sufara. Sufara. Duta negara. Duta negara safir. Sufara'u. Sufara'u ini adalah jamak daripada safirun. Kalau kedutaan itu bahasa Arabnya adalah as-safaratu. Ada yang baca as-sifara, ada juga yang as-safara. Mana-mana boleh. As-safara. Jadi kalau kedutaan Malaysia yang ada di Jakarta, as-safaratul Maliziyah. Maliziyah. Maknanya ini kedutaan Malaysia di Jakarta. Ada di Jakarta. Safaratul Malaysia di Jakarta. Dulu Tuan Haji Arif dulu kerja di Safara ke? Enggak. Saya di Takaful Indonesia. Asuransi. Tapi saya tinggal dekat dengan Safara dulu. Oh, syarikat. Sebelah embassy Malaysia. Oh, masya-Allah. Safara Al-Maliziyah. Safara kedutaan, orangnya duta dia adalah safir. Okey, jadi kana waziran qabla sanataini, huwa al-ana safirun, dia adalah safir. Kemudian al-mudarris qala, "Wa madza ya'malu abuka ya Amru?" Apa yang dibuat oleh ayahmu wahai Amru? Amru qala li ahadu zumalaika an innahu mudarrisun. Qala li, berkata kepadaku, salah seorang dari zumalaika, dari kawan-kawan kamu, innahu, bahwasanya dia, sesungguhnya dia itu adalah mudarrisun, guru. Jadi madza ya'malu abuka ya Amru? Qala li ahadu zumalaika innahu mudarrisun. Bahwa dia adalah guru. Amru berkata kana mudarrisan min qablu. Kana mudarrisan min qablu, sebelumnya dia adalah guru. Dia adalah guru sebelumnya. Wa huwa al-an muwajjihun fil madaris tsanawiyah. Muwajjih ini adalah dia bukan guru besar, tapi dia boleh menjadi pengarah, pengarah. Muwajjih. Sebab asal daripada muwajjihun itu adalah wajjaha. Kalau kita solat, kita baca, ada yang bacaan dalam tahiyatul masjid, doa iftitah itu adalah wajjahtu wajhiya lilladzi
kotorannya. Ya. Jadi ini wajah itu maknanya menghadapkan, menghadap. Jadi yang mengarahkan itu pengarah lah ya, pengarah. Secara bahasanya wajah itu malah pengarah, yang mengarah. Dan menghadapkan, yang mengarahkan. Tapi bukan pengarah dalam bahasa Melayu ketua satu syarikat atau Guru kanan. biasanya apa nih kalau di Indonesia beberapa sekolah itu dia semua jenis sebenarnya lebih besar daripada ketua kepala sekolah, apa dia ketua pengetua atau guru besar. Itu lagi besar sebab dia akan bertugas mengawas sekolah-sekolah, itu wajib. Kejap. Minta maaf ya, sedikit. Okey, jadi mana tadi wajihun, okey. Jadi huwa al-an wajihun fil madaris sanawiyah. Kemudian seterusnya al-mudarrisu wa madza ya'malu abuka ya Yaqub, apa yang dikerjakan oleh ayahmu Yaqub. Yaqub berkata kana syurtiyan wa huwa al-ana mutaqa'idun. Kana syurtiyan, dia adalah syurti polis, wa huwa al-an, dan dia sekarang mutaqa'id. Mutaqa'id dia pencen, pencen. Mutaqa'idun. Mudarris qala ya Abu Bakar, qultu li qabla 3 sanawatin, kamu telah berkata kepada aku 3 tahun lepas, inna abaka amidu kulliyatil handasah, bahwasanya ayahmu itu adalah amid, dekan kuliah fakulti jurutera handasah, engineering. Mutaqa'idun huwa al-an, adakah dia sekarang mutaqa'id, pencen? Dia kata Abu Bakar kata la yazalu amidan. Yang tadi kita 2 kali bertemu, la yazalu, dia masih lagi menjadi amid, dekan. Din ya, din. La yazalu amidan. Itu masih lagi. Kemudian itu kata la ya akhtar ini nama orang. Sami'tu anna akhaka tabibun syahirun, saya telah mendengar bahawa saudaramu itu adalah doktor yang masyhur, syahir. Wa yatihi al-marda min jami'i anha'i Pakistan, dan didatangi, yatihi, datang kepadanya al-marda. Marda ini adalah jamak kepada marid. Jadi kalau satu orang sakit, seorang pesakit itu dipanggil maridun. Maridun itu adalah seorang pesakit, satu orang lah ya. Kalau dijamakkan dia menjadi marda. Para pesakit. Maridun jamaknya marda. Jadi yatihil Ini jamak taksir Ustaz. jamak taksir, betul. Jadi marda ini adalah jamak taksir kepada marid. Maridun marda. Para pesakit itu datang kepadanya dari seluruh penjuru Pakistan, dari segenap penjuru Pakistan, daripada negeri-negeri Pakistan itu mereka datang kepadanya. Sahihun hadza, adakah ini betul? Akhtar menjawab, na'am. Hadza sahihun ya fadilat asy-syaikh. Ini adalah benar, maknanya ini adalah dokter yang banyak terkenal lah, syahir. Jadi tabibun syahirun, masyhur ya, masyhur. Anha'i coba Ustaz. Anha ini adalah penjuru dari semua penjuru Pakistan. Dari semua arah mana penjuru Pakistan itu datang kepada dia. Jamil anha'il alam. Kalau anha'il alam ini dunia. Dunia datang kepada dunia, anha'i Pakistan. Al-Mudarrisu berkata lagi, ya Utsman,
Utsman, idhhab ila maktabati wa hati al-juz' ats-tsalitsa min lisan al-arabi. Wahai Utsman, pergi ke maktabah. Maktabah ini perpustakaan. Wa hati, dan datangkan. Hati ini adalah fi'il amar, isim fi'il amar. Isim fi'il amar. Dia dikatakan isim sebab dia tidak menerima tanda-tanda fi'il. Katakan fi'il sebab makna dia adalah makna kata kerja, fi'il. Datangkan hati. Hati juz' as-salisa, juz' ketiga daripada kitab Lisanul Arab. Kitab Lisanul Arab. Kemudian hati, ya Fadilatul Syekh, azunnu anna lisanul Arabi mu'jamun. Azunnu, wahai Syekh, saya ingat. Azunnu boleh saya ragu-ragu atau saya yakin, boleh juga memberi maksud saya boleh dua makna sebenarnya zanna ni. Zanna itu adalah sangka, mengira, boleh juga yakin. Kalau kita mungkin I think, bahasa Inggeris I think, saya kira, saya ingat lisan Arab itu adalah mu'jam, adalah kamus. Maka guru itu mengatakan, na'am, huwa mu'jam, dia adalah kamus. Mu'jamun kabirun fi 20 juz'an. Dia adalah kamus yang besar yang terdiri dalam 20 juzuk. Jadi kamus besar pada 20 juzuk. Maknanya kamus ini memang besarlah. Sekarang kalau kita nak cari kamus ini ada dalam PDF online, boleh kita download secara online, free saja. Lisan Arab. Hashim berkata, liman huwa ya Fadilatul Syekh? Liman, bagi siapa yang punya. Li itu milik. Man, milik siapa? Huwa, dia. Dia itu maksudnya kepada lisan Arab. Milik siapa dia, wahai ya Fadilatul Syekh? Kemudian guru itu mengatakan, huwa libni Manzurin. Dia adalah kepunyaan atau karya Ibnu Manzur. Yarji'u pulang. Utsman pulang. Kembali daripada maktabah tadi, kan Utsman diminta untuk ke maktabah. Maka Utsman datang. Utsman kata apa? Al-maktabatu mughlaqatun al-an ya Syekh. Mughlaqatun itu tertutup, lawan daripada maftuhatun. Jadi maktabah sekarang tertutup, wahai Syekh. Yaquluna, mereka berkata, innaha kanat maftuhatan, bahwasanya dia adalah terbuka, ila azani zuhri. Ini tambahkan, tulis di situ alif azani zuhri. Ada kesalahan cetak kat sini, masa di type ini ada kesalahan. Jadi ila azani zuhri, tambahkan alif di situ. Di sebelum za ini ada alif. Jadi mereka berkata bahawa maktabah itu terbuka hingga azan zuhur sahaja. Bila azan sampai azan zuhur. Setelah itu ditutup. Mudarrisu qala ya Abbas, qul li akhika alladhi yadrusu fi sanati tsaniyah yatini ghadan. Wahai Abbas, kul, katakanlah atau sampaikan kepada saudaramu yang belajar di tahun 2, sanatsaniyah, tahun 2, ya'tini ghadan, supaya dia datang esok. Ya'tini ghadan. Ya'tini itu ya'ti sebenarnya ada ya'tini sebenarnya panjang, tapi dibuang ya dia. Buang yahnya. Ya. Jadi sebenarnya dia adalah tulisannya ya ti seperti ini, ya ti panjang. Kemudian ada dibuang ya dia menjadi ya ti saja, ya ti. Itu sebab dijazam. Kenapa dijazam? Dia sebagai jawapan kepada kul. Kul ya ti ini. Dia adalah jawab amar namanya. Jadi ini adalah dipanggil jawabul amri. Jawabul amri atau jawabul talabi. Jawab amri adalah jawab amar, perintah. Menjawab jawaban amar itu juga adalah dijazamkan. Ya.
saja dia tak ada ianya dibuang. Ini dia. Ya'tini ghadan, supaya dia datang besok. Abbas kata, sa'aqulu lahu insyaAllah, saya akan sampaikan kepadanya insyaAllah. Khair, inilah dia punya teksnya. Kalau nak kulah. Ustaz nak tanya. Ustaz, Ya. nak tanya ni. Di atas tu mudari tu. Huwa li ibni manzur. Tu apa maksud kan? Huwa li ibni di atas. Di atas dia ada satu tu ayat 4 ke atas tu kan. Huwa li ibni manzur. Huwa libni manzur, itu maksudnya huwa itu siapa? Huwa itu dia itu maksudnya kembali kepada kitab Lisanul Arab. Kan soalan dia sebelumnya, Hashim bertanya kepada guru, liman huwa ya fadilatul syekh, siapa, milik siapa dia, milik siapa kamus itu maksudnya. Maka dijawab oleh guru, dia yakni kamus itu adalah karangan Ibnu Manzur. Ibnu Manzur itu adalah seorang ulama bahasa. Beliau telah menyusun satu kitab besar. Biasanya kitab besar macam tu, kamus-kamus ini biasanya ramai kumpulan ulama-ulama yang menulisnya. Dan ini beliau seorang diri menulisnya, menyusunnya. Panjang kitabnya, tebal. Sebab di situ kamusnya dia akan jelaskan luaslah secara meluas. Kalau nak cari, boleh cari dalam Google lah. Google cari Lisanul Arab, boleh jumpa tu. PDF-nya banyak. Boleh di-download secara percuma. Ustaz, yang tadi tu ya'tini tu nun dia dibuang ke atau apa? Yang mana? Ya'tini tadi tu. Oh ya. Ada ya'ti. Huruf illahnya dibuang. Huruf illah dibuang kenapa? Sebab dia dijazamkan. Jadi fi'il mudhari' yang ujungnya adalah huruf illah, maka masa dijazamkan dia akan dijazam dengan buang nun, buang huruf illah. Jadi ya'ti itu adalah fi'il mudhari'. Dia fi'il mudhari' biasalah kan. Fi'il mudhari' dia majzum bi hadfi harfil illah. Jadi ya'ti itu adalah fi'il mudhari' dia dijazam dengan buang huruf illahnya. Hasfi harfil illah. Nun tu bukan huruf illah kan? Ya? Buang nun bukan huruf Dia illah. nun ini buang huruf illah ya. Ni itu saya. Jadi ni dia. Ni itu nun ni ya, ni tadi ya, ni. Nunnya itu adalah nun wiqayah. Nunul wiqayah. Itu nun wiqayah. Kemudian ya-nya, ya mati ini, ya mati damir muttasil yang menunjukkan saya. Muttasil mabniun ala as-sukun, kemudian fi mahalli tasbih maf'ulun bih. Kedudukan apa ni, ya-nya itu adalah sebagai maf'ulun bih. Jadi kedudukannya adalah maf'ulun bih. Kalau tadi nun ini, nunnya adalah nun wiqayah. Nun yang menjaga supaya dia tak bercampur dengan hujung perkataannya dia tak di apalah. Nun wiqayah ini selalu ada apabila ada ya mutakallim yang sebelumnya adalah fi'il. Sebab kalau tak ada ini, yang tak ada nun wiqayah itu adalah isim. Jadi kitabun, kitab saya, kitabun, kitab, kalau kitab saya, kitabi. Dia tak perlu pada nun. Tetapi kalau fi'il, maka dia perlu kepada nun. Kita panggil nun wiqayah. Okey, khair. Hal hunaka soalun akhar sebelum kita masuk pada latihan-latihannya. Kita masih boleh terus Ustaz, tak berhenti dulu ya. Ya. Masih boleh terus Ustaz. Masih boleh terus ke? Tak
Tak perlu ini. Oh ya, betul-betul. Macamnya ini masih boleh share terus, ini dia tak putuskan. Alhamdulillah, maknanya saya mungkin ini masih dalam bayaran yang dulu itulah saya bisa buat. Saya pun dulu lupa bila saya bayar tu, mungkin ini masih dalam sebulan, mungkin ini di ujung-ujung lah ni. Entahlah ini hari terakhir bila. Maaf saya batuk-batuk dan sesama. Okey, insyaAllah. Kita masuk pada latihan-latihannya, tamarinu, latihan-latihan. Jadi tamrin awal, latihan yang pertama, ajib anil as'ilatil atiyah. Ajib anil as'ilatil atiyah, jawablah soalan-soalan berikut. Pertama, aina kana Anwar waqifan? Aina kana Anwar waqifan? Apa maksudnya ini? Boleh? Ada siapa boleh terjemahkan? Aina kana Anwar waqifan? Di mana Anwar sekarang berada, berdiri di mana? Jadi di Di mana mana Anwar? Anwar waqifan tadi berdiri kan? Berdiri. Jadi Anwar berdiri kat mana? Aina kan? Rajal Fasli. Fasli. Wa waqafa kharijal fasli. Okey, kana waqifan. Kalau kita jawab kana waqifan kharijal fasli. Dia berdiri di luar kelas. Okey, yang kedua, soalan kedua. Ayuridu Ammar ayatrukal mustashfa? Adakah Ammar hendak meninggalkan mustashfa? Mahul jawab. Ada jawabannya tadi ya. Ammar nak pergi mana tadi? Adakah dia nak keluar daripada mustashfa? Ini dulu jawabannya. Kita tengok atas. Ani, min jawab. Min fadlik. Nah, sekarang kita nak buat ayat macam ni. Ayatnya macam ni. Dia tak mau, dia tak nak keluar daripada mustashfa. Dia tak nak tinggalkan mustashfa. Jadi la yuridu. Jadi la dulu. La tidak. La yuridu ayatrukal mustashfa. Dia tak nak keluar daripada Dah, cepat. Okey, yang ketiga. Manil ladzi abuhu safir? Manil ladzi abuhu safir? Dan jawab, siapa yang ayahnya itu adalah safir, buta? Menteri itu apa? Ya. Siapa yang ayahnya buta? Muhammad Menteri itu. Cuba cari tadi, Man. Siapa? Ibrahim. Ibrahim. Jadi Ibrahim abuhu safir. Meladi Ibrahim abuhu Ibrahim. Jawabannya Ibrahim. Soalan-soalan ini sebenarnya nak test kita, adakah kita faham teks, kan? Yang keempat, manil ladzi abuhu syurti qa'idun? Siapa yang Man polis? abuhu syurti mutaqa'idun. Mana syurtiun? Di sini yang menjadi mutaqa'id itu adalah dia dulu syurtiun dan dia sekarang mutaqa'id, kuncen, Yaqub. Kan dia dulu kata masa yang abuka ya Yaqub kana syurtian wa walaan mutaqa'id. Siapa yang ayahnya syurtiun, polis, Yaqub. Saya turun. Kemudian yang kedua, man zahaba ila al-maktabati? Man zahaba ila al-maktabah? Ma yajib
Man zahaba ila maktabah? Siapa yang pergi ke maktabah? Muslimat jawab min fadlik. Siapa tadi yang pergi? Siapa yang pergi ya? Ya Utsman Izam. Utsman. Utsman ya. Dia kata tadi al-maktabatul mughlaqatun al-an. Mughlaqah. Jadi yang pergi ke maktabah itu adalah Utsman. Man allafa lisan al-Arab. Man allafa lisan al-Arabi. Siapa boleh jawab? Allafa itu maksudnya apa? Menyusun, mengarang. Oh, itu tadi apa nama tu? Allafa itu maknanya menyusun. Jadi orang yang mengarang itu dipanggil muallif. Orangnya Ibnu Manzur. Ibnu Manzur. Okey, jawabannya adalah Ibnul Manzur. Ibnul Manzur. Okay. Man allafa lisan al-Arabi. Lisan itu maksudnya lidah. Lidah Arab. Lidah Arab yang panjang ya. Jadi siapa yang lidah Arab itu 20 juzuk panjang. Yang mengarangnya adalah Ibnul Manzur. Ibnul Manzur lah nama pengarangnya. Kemudian yang ketujuh, fikam juz'an huwa. Fikam fi pada kam berapa juz'an huwa dia itu adalah kitab lisan Arab. Ishruna juz'an. Atau huwa fi juz'an. 20. Terakhir, akanat al-maktabatu maftuhatan. Akanat al-maktabatu maftuhatan. Adakah maktabah itu maftuh, terbuka? Akana maknanya kita jawab dengan la. La. Kanat mughlaqatun. Kanatil maktabatul mughlaqatun. La disebutkan la di situ. La maktabah itu adalah ya, khair insyaallah. Nantaqil ila huna at-tamrin ats-tsani. Yang kedua, iqra al-misalaini thumma adkhil kana 'ala al-jumal al-atiyah. Dikata baca dua contoh, misalun contoh, misalaini dua contoh. Baca dua contoh ini kemudian masukkan kana ke ayat-ayat ini. Yang berikut. Contohnya, Hamidun maridun al-an. Hamid sekarang sakit. Jadi ayat sekarang ini macam ni. Hamid al-an, Hamidun maridun al-an. Hamid sakit sekarang. Tapi kalau kita nak buat ayatnya konteksnya bukan sekarang tapi semalam atau dulu, beberapa hari yang lepas dia sakit dan sekarang dah sembuh dah. Maka ayatnya menggunakan kana. Jadi ayatnya apa dia? Kana Hamidun maridun amsi. Contoh ya. Adalah itu sakit semalam. Hamidun maridun amsi. Hamid kalau dia semalam, dia bukan sekarang, maka menggunakan kana. Kemudian Zainab Zainab itu adalah talibah, pelajar. Sekarang dia pelajar. Kalau kita tukar konteksnya menjadi Zainab itu dulu dia pelajar. Dahulu dia pelajar. Maka ayatnya menjadi kanat
Zainabu talibatan. Adalah dulu Zainab itu pelajar. Sekarang bukan lagi, dia sekarang dah bekerja. Ya. Ini konteks yang dulu lah. Nah, sekarang kita pindah kepada latihan seterusnya. Cumanya apa yang berlaku di sini? Ini pelajaran tentang kana. Ada tugas kana. Tugas kana apa? Mayarif ma amalu kana. Apa amalnya kana? Fungsinya? Kana ma'u Rafa'kan barid. isim, menasabkan khabar. Ya, merafakkan isim, menasabkan khabar. Nasabkan khabar merafa'kan isim. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Satu sini. Karena tugasnya adalah Habis dah. kecil ya, saya besarkan sedikit. Kana al-ma'u baridun. Barida. Dia sebab dia betul-betul tidak. Tugas kana apa? Kita selalu hafal ya. Karena tugasnya adalah tarfa'ul isma, merafakkan isim, wa tansibu al khabara. Ba. Kana. Jadi dia merafa isim dan menasab khabar. Jadi sini al-ma'u baridun, kana al-ma'u baridan. Nasab itu baris atas. Tadi Zainabu talibun menjadi Zainabu talibatan. Hamidun maridun, Hamidun maridun. Apabila ada kana. Al-babu maftuhun. Itu pintu itu terbuka. Tapi kalau konteksnya dah lepas, pintu itu dulu terbuka, sekarang dah tak terbuka. Kita buat kana babu maftuhan. Kita pasang kana babu maftuhan. An-nafisatu mughlaqatun. Tingkap itu tertutup. Jadi dulu tingkap itu tertutup. Jadi kana Nafidah. Maftuhan. Jadi kana itu mughlaqatan. Kana itu mughlaqatan. Tingkap itu dulunya tertutup. Sekarang dah terbuka dah. Macam tu atasnya. Hashimun mudarrisun. Hashim itu adalah guru. Dulu Hashim itu adalah guru. Kana Hashimun mudarrisan. Jadi kana Hashimun mudarrisan. Hashim itu dulu adalah guru. Okey, yang kelima ar-rajulu nasraniyun. Lelaki itu adalah orang Nasrani. Kita masukkan kana jadi kana ar-rajulu nasrani. Ya. Ar-rajulu nasrani. Ada ilah ujung macam mana? Lelaki itu dulunya adalah Nasrani. Lelaki itu dulunya adalah Nasrani. Sekarang dia jadi Muslim lah. Itu kan. Okey, seterusnya al-jawu baridun. Apa maksudnya al-jawu baridun? Sejuk, tapi jauh tu jangan maknanya cuaca kan? Jauh. Cuaca sejuk. Cuaca. Al-jawu itu cuaca udara. Al-jawu ini sebenarnya udara, cuaca lah ya. Al-jawu baridun, cuaca sejuk. Baridun. Kana. Dulu cuaca itu sejuk. Semalam baru kana jauh baridan. Yang ketujuh, al-mudiru jalisun fi ghurfatihi. Al-mudiru jalisun fi ghurfatihi. Mudir itu duduk di bilik kerjanya. Jadi adalah itu kana mudarrisu jalisan fi ghurfatihi.
Kemudian ke-8, hadis sa'atu rakhisatun. Nah, kalau macam ni apa jadinya? Kalau kita jadikan kana di sini jadilah dia kanatis sa'atu rakhisatan. Kanatis sa'atu rakhisatan. Jadi dulu jam itu murah, rakhis ini murah. Sekarang jadi mahal. Apa lawan daripada rakhis? Rakhis? Tak ingat. Murah ke? Makna Enggak mahal. lawannya apa? Mahal. Ya, rakhisah ni murah tak ya? Rakhis itu adalah murah. Lawannya adalah Murah. ghaliyatun. Rakhisatun, ghaliyatun. Ghali itu maknanya mahal. Mahal. Ghaliyah. Ghali. Ghaniyatun Ustaz. Apa mahal? Ghaliyah. Ghaniyat. Bukan ghani. Ghani itu kaya. Ini ghaliyah. Sekejap saya nak tulis kat mana ya. Saya tulis kat atas. Ghaniyah kaya. Ini saya tulis rakhisun. Rakhisun itu adalah ini lawan mahal murah. Lawannya coba tulis lawannya. Kalau lawannya itu adalah ghaliyun. Ghalin. Tapi kalau tambahkan tambah jadi ghaliyatun. Rakhisatun, ghaliyatun. Rakhisun, rakhisatun, ghaliyatun. Ghali itu namanya ini mahal. Rakhisatun itu murah. Jadi jam ini murah dahulu, sekarang dah mahal. Umaru rajulun ghaniyun. Ini yang ghani. Kalau ghali mahal, ghani kaya. Kalau ghaniyun, apa lawannya ghaniyun? Lawannya apa? Miskinun. Miskin. Miskin. Biasanya orang fakir. Ghaniyun, fakirun. Atau Fakirun. miskin, boleh juga miskin. Mana yang lebih teruk, fakir atau miskin? Fakir. Fakir ya, fakir lebih apa ya? Lebih sengsara, lebih rendah lah. Dia tak cukup makan. Cukup makannya. Anta ghaniyun wa nahnu fuqara. Fakirun fuqara'u. Ghaniyun apa jamaknya ghaniyun? Ghaniyun aghniya'u. Ghaniyun aghniya'u. Ghaniya ini di bawah. Kalau apa saya sikit nampak. Miskin. Masakin. Kalau fakirun apa? Fuqara'un. Itu dalam Quran ada. Wa nahnul fuqara. Fuqara'u. Ini kan innamas sadaqatu lil fuqara, kan ada dalam innamas sadaqatu lil fuqara'i. Sedekah itu maksudnya zakat itu adalah untuk orang-orang fakir. Fuqara'u. Fuqara'u dia satu baris, fuqara'u. Kemudian miskinun, masakin. Ini bukan miskinun, masakin. Biasalah kita letak ya, masakin. Masakin. Jamak taksir semua ya. Fuqara jamak taksir, masakin jamak taksir. Okey, ghaniyun aghniya, ghaniya. Jadi Umaru rajulun ghaniyun. Umar itu adalah orang yang kaya. Itu ayat biasa. Kalau dulu dia kaya, dahulu. Kana Umaru rajulan ghaniyan. Jadi rajulan ghaniyan. Rajulan itu adalah khabar kepada kana.
Saja. Itu sifat kepada rajul. Okey. Ada apa soalan? Okey, seterusnya. Satu lagi. Raqam asyara. Ammuna mudiru madrasatin. Ammuna. Ammu itu apa? Ammu itu adalah pak cik. Astagfirullah. Minta maaf, handphone saya betul kejap ya. Makcik. Kamu nak makcik. Ibu saudara. Tak ada tulis tapi tak sempat ambil. Nanti dia bagi juga. Minta maaf. Handphone saya, internet ini saya gunakan daripada handphone. Ternyata handphone saya dah nak habis bateri. Saya pergi cas dulu. Minta maaf ya. Amuna mudiru madrasatin. Pakcik kami itu adalah mudir madrasah. Mudir itu adalah pengetua atau guru besar ya. Mudir. Tapi kalau dalam syarikat maka dia adalah ketuanya, CEO ya, mudir juga. Okey, Hamidun talibun. Hamidun mubtada, talibun itu adalah khabar. Jadi kalau masukkan kana jadilah dia kana Hamidun taliban. Hamid itu isim kana dan taliban itu adalah khabar kana. Isim kana akan dirafa dan khabar kana dinasab. Itu tadi kita kata tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Ini disebutkan ismu kana marfu'un wa khabru kana mansub. Ini dia hukumnya ya. Dia punya kaedah. Kaedah khabar dengan ini. Okay, kemudian seterusnya Iqra' al-misalaini thumma adkhil la yazalu 'ala al-jumal al-atiyah ilman bi anna la yazalu min akhawati kana. Itu yang kita sebut tadi bahwa la yazalu itu adalah salah satu daripada kawan-kawan kana. Contohnya Ibrahim naimun, Ibrahim itu naim. Apa naim? Tidur. Tidur. Naim. Naimun itu tidur. Ibrahim naimun tidur. Daripada fiilnya nama yanamu, naumun, naimun. La yazalu Ibrahim naiman. Ibrahim masih lagi tidur. La yazalu tetap tidur, masih lagi tidur. Aminatu naimatun. Kalau perempuan tambah kata marbutah, naimah. Naimah. Tidur. Jadi kalau ada nama orang naimah, bukan maksudnya Bukan naim. Kalau tapi bukan ain. Kalau tidur. Kalau ain bagus Ustaz. namanya naimah. Jangan Nikmat. naimah. Dia jadikan dia ain. Nanti didoakan dia selalu tidur. Ain bagus. Jadi kalau orang, masalahnya kadang-kadang kita Melayu ni ain jadi hamzah ya, jadi i semua, jadi naimah. Jadi nanti kita doakan dia selalu tidur di dalam kelas. tidur. Jadi naimah. Aminatu naimah, bukan naimah. Aminatu naimah. Aminah itu tidur. La tazalu aminatu naimatan. Naimah masih lagi tidur. Masih lagi tidur maksudnya masih dalam keadaan tidur, sentiasa dalam keadaan tidur. Lazalu juga boleh bermaksud sentiasa. Tapi mungkin dalam konteks biasa ni masih tidur. Tanya, la yazalu tu dia apa? Kan la yazalu tu maksudnya dia salah satu daripada kawan-kawan kana kan? Dia salah satu daripada kawan-kawan kana. Tugasnya sama dengan kana. Tapi dia dimaksud masih kekal. Tidak lenyap, tidak kekal. La yazal, kekal, dia masih lagi terkekal. Jadi maksudnya kalau di sini Ibrahim naimun tu
La yazalu Ibrahim na'iman tu maknanya tadilah. Macam tadi tu. Masih ke macam maksud dia maknanya apa dah? La yazalu Ibrahim na'iman. Tadi dia tidur. Tadi Ibrahim tidur. Ya, jadi dia masih tidur. Dia masih. Jadi Aminah masih tidur. Secara bahasa dia adalah dia kekal tidur, kekal maksudnya dia tadi tidur dan masih lagi tidur, macam itulah yazalu. Jadi ini sebenarnya konteks perkataan yazalu ini perbuatan yang lepas dah berlaku tetapi masih lagi kekal sampai sekarang perbuatan itu. Dulu dia pelajar, sekarang masih lagi pelajar. Dulu dia doktor dan sampai sekarang dia masih lagi doktor. Itulah penggunaan la yazalu. Kalau lelaki menggunakan ya, La yazal. ya kalau perempuan menggunakan ta. La tazal. Ini kan fi'il mudhari'. Yazalu itu fi'il mudhari', masuki huruf nafi tidak. Oke, kemudian yang kedua, ini tadi dua-dua ini adalah contoh ya, contoh lelaki dan perempuan. Kita terus masuk kepada latihannya. Latihan yang pertama di sini hijab azabun. Apa maksudnya azab? Hijamun azabun. Ada yang tahu? Dia bukan zal ya, bukan azab. Tak tahu. Kalau azab ini Azab. azabun atau azbun. Atau azabun. Azabun itu maknanya dia hisab itu adalah bujang. Bujang, dia tak menikah lagi. Bujang kan bahasanya kan, Melayunya. A bachelor. Ya? Bachelor. Dia belum lagi berkahwin. Dia ni bachelor. Bachelor. Jadi dia belum kahwin lah ya. Belum berkahwin lah kalau kita ni. Hisham itu adalah kalau di Indonesia kata bujang. Di Melayu apa? Sama. lah teruna. Bujang juga kan. Sama. Kalau perempuan Ustaz, azabatun. Azatun, betul. Jadi kalau kita kata Hisham masih lagi bujang. Dulu dia bujang sampai sekarang masih bujang lagi. La yazalu. La yazalu Hishamun azaban. Azaban ini di nasab. Mesti dinasab dengan baris atas. La yazalu Hishamun azaban. Maknanya Hisham itu masih lagi belum lagi berkahwin. Al-Marid. Okey, yang kedua, al-mudarrisu jalisun 'indal mudiri. Guru itu duduk di sisi atau di samping mudir. Mudarris itu duduk di samping mudir, guru besar. Jadi guru itu masih lagi duduk di samping mudir. La yazalul mudarrisu jalisan indal mudiri. Kita baca jalisan di sini baris dua atas. Mudarrisu jalisan indal mudiri. Kemudian yang ketiga, Ahmadu mariyudun. Ahmad sakit. Dan Ahmad itu masih lagi sakit. La yazalu Ahmadu mariyudan. Al-jawu harun. Apa maksudnya ni? Ma makna Panas. harun? Panas. Harun panas. Cuaca panas. Panas. Harun. Cuaca panas. Cuaca masih lagi panas. La yazalul jawu. La yazalu. Ran mesti baris atas sebab dia khabarnya. Khabar la yazalu. Kemudian yang kelima,
Al-maktabatu mughlaqatun. Perpustakaan itu ditutup. Perpustakaan itu masih lagi ditutup. Tazalu La ya, waqatan. apa ini? Dia menggunakan la tazalu atau la La yazalu. La tazalu. Menggunakan la tazalu al-maktabatu mughlaqatan, baris dua atas, mughlaqatan sebagai khabarnya la tazalu. Okey, kemudian yang keenam as-sayyaratu jadidatun. Kereta itu baru. Ini mubtada khabar. Sayyaratu mubtada, jadidatun itu adalah khabar kepada mubtada. Kalau kita masukkan la yazalu ke la tazalu. Tazalu. Okey, ini pun la tazalu sebab dikira sebagai muannas. Sayyaratu itu adalah muannas. La tazalu sayyaratu jadidatan. Kereta itu masih lagi baru. Masih lagi baru kereta itu, belum lama. Hamidun ghaibun. Hamid itu ghaib. Ghaib itu maksudnya apa di sini? Jadi ghaib itu bukan menghilang ya. Ghaib itu bukan menghilang daripada ini kenyataan kita. Tapi ghaib itu tak datang, absent. Dia tak hadir. Ghaib itu lawan daripada hadir. Jadi Hamid itu ghaib, maknanya Hamid tak datang, tak hadir. Kalau kita katakan Hamid masih lagi ghaib. La tazalu Hamidun ghaiban. Okey, la yazalu sebab dia lelaki ya. La yazalu Hamidun. Dan Hamid masih lagi tak datang, tak hadir. Jadi itu ya. Kemudian kita teruskan yang Ustaz nak tanya Ustaz. ta'ammal ma. Ustaz belum nak tanya Ustaz. Naam. Ustaz, Tak dengar. Ustaz nak Soalan tak dengar ya? nak soalan nak tanya Asal Fikar. Dengar Ustaz? Dengar tak? Saya nak tanya sikit ni. Ya, sila. Kalau ya tadi, boleh kita kata macam la yazalu tu kalau ni Hamidun ghaiban ni, kalau dalam bentuk jumlah ni, jumlah apa ni Ustaz? Macam mana? Ini jumlah fi'liyah ke jumlah ismiyah Ustaz? Okey. Asal ayat ini Hamidun ghaibun, asal ayatnya adalah jumlah ismiyah. Kenapa? Sebab Hamid ini mubtada, ghaibun itu khabar. Asalnya mubtada khabar adalah jumlah ismiyah. Tetapi kalau dah dimasuki la yazalu, maka dia bertukar menjadi jumlah fi'liyah. Sebab ayatnya Fi'liyah. fi'il. La yazalu, la tazalu ini adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Itu dia jumlah fi'liyah dia jadinya. Jumlah fi'liyah. Jadi dia jawabannya adalah dia adalah jumlah fi'liyah selepas ada la yazalu atau la tazalu. Dan la yazalu dan la tazalu ini dia akan masuk kepada jumlah ismiyah. Dia akan masuk kepada mubtada khabar. Barulah dia boleh berfungsi sebagaimana fungsinya kana. Khair, insyaAllah nantaqil ila at-tadribul rabi', latihan yang keempat. Ta'ammal ma yali. Ta'ammal itu perhatikan. Perhatikan apa yang berikut. Marfu', mansub, majrur. Ini perbezaan dalam hukum i'rab ya. Rafa', nasab, jar. Dakhala zamiluka, lu baris depan sebab dia rafa'. Dakhala zamiluka, telah masuk kawan sahabat kamu. Kawan, teman, sahabat. Zamiluka. Kemudian dinasab ra'aitu zamilaka, berbaris atas fathah sebab dia sebagai maf'ulun bih. Saya melihat sahabatmu. Kemudian qultu zamilika, aku berkata kepada sahabatmu. Li huruf jar, maka zamili ini dijar dengan baris bawah. Jadi zamilu fa'il,
zamila maf'ulun bi, zamili majrur, dijar oleh huruf jar li. Mafhum insyaallah ya. Okey, kemudian jaa abuka menggunakan waw sebab dia fa'il. Abu ini fa'il kepada jaa. Siapa yang datang? Abuka. Abu itulah fa'ilnya. Ra'aitu abaka, saya melihat ayah kamu. Ayah kamu ini sebagai objek yang saya lihat. Maka dia maf'ulun bi mansub dengan alif. Kemudian qultu li abika, saya berkata kepada ayah kamu. Abi menggunakan ya, dijar dengan ya sebab dia adalah isim minal asma'il khamsah, isim 5. Ini adalah isim 5 yang hukum isim 5 ini dirafa dengan waw, dinasab dengan alif, dijar dengan ya. Abuka, abaka, abika. Abu, aba, abi. Kemudian seterusnya qala akhuka, ini juga fi'il 5 juga. Qala akhuka, akhu itu fa'il dirafa dengan waw. Sa'altu akhaka, akha ini maf'ulun bi dinasab dengan baris dengan alif, menggunakan alif. Kemudian hazal maktabu, hazal kitabu, kitab ini li akhika, milik saudara kamu. Maka akhi ini adalah majrur dengan huruf jar li. Ya, hazal kitabu li akhika. Akhu, akha, akhi sama dengan abu tadi, abu, aba, abi. Ya, itu perkataan konteks perubahan perkataan lah daripada rafa nasab dengan jar. Okey, kemudian yang kelima. Ustaz, tanya yang pertama. Ustaz, Ya. yang pertama tu Ustaz. Ya. Dakhala zami luka tu. Kenapa dia marfu' Ustaz? Dakhala tu bukan ke fi'il apa nama ni? Fi'il dakhala zami luka. Dakhala itu adalah fi'il madhi, fi'il. Dan hukum dalam ilmu nahwu, setiap ada fi'il mesti ada fa'il. Kalau ada fi'il mesti ada fa'il, wajib ada fa'il. Fa'il itu kan dirafa, maka dibaca zamilu. Zamil dirafa lah sebab dia sebagai fa'il, pelaku. Siapa yang masuk? Zamil. Zamil ke sahabat yang masuk. Sama dengan abu tadi, ja'a abuka. Abu itu fa'il, fa'il itu marfu atau rafa. Betul ya? Jadi rafa dengan dhamma. Jadi yang dipanggil rafa itu dhamma, nasab itu fathah, jar itu baris bawah. Tapi ada tanda lain selain itu, yaitu menggunakan waw tadi, waw alif ya. Abuka, abaka, abika. Okey, yang seterusnya sikit lagi. Kita mungkin ini habiskan ya. Sikit lagi ya. Imla. Imla al-amakin al-khaliyah. Imla isi al-amakin al-khaliyah, tempat-tempat kosong. Yang satu dengan apa? Bi abu. Abu. Sama ada kita baca abu, abi atau abah. Nombor 1, perhatikan ya. Apa yang benar di sini? Adakah abuna tajirun kabirun atau abana tajirun kabirun ataukah abina? Jadi pilihannya ada 3. Ada 3 pilihannya. Saya tulis di sini. Adakah abu menggunakan waw ataukah aba menggunakan alif atau abi menggunakan ya? Abu, aba, abi. Okey, yang pertama, adakah abu, aba, abi? Di mana satu? Saya boleh jawab. Ayah kami adalah peniaga yang besar, tajirun kabir. Ya? Abu. Abu. Haji Bani jawab. Haji Bani, kenapa dibaca abu? Apa kedudukannya? Mubtada. Ya, mubtada, betul. Jadi mubtada itu rafa, rafa itu dhamma, tapi kalau menggunakan asmaul khamsah maka menggunakan waw.
Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Jadi abuna tajirun kabir, ayah kami itu adalah peniaga yang besar. Okey, yang kedua, hadhihi sayyaratu li, kereta ini adalah milik abuna atau li abana atau li abina, milik ayah kami. Mana yang betul? Di Abina. Li abina, betul. Li abina. Hadhihi sayyaratu li abina. Ayah kereta ini milik. Yang ketiga, ara'aita, adakah kamu melihat ayah kami? Ara'aita abuna, ara'aita abana, atau ara'aita abina. Mana yang betul? Abana. Abana. Sebagai apa? Maf'ul. Maf'ul. Maf'ul bih, sebagai objek, ya. Maf'ul bih. Jadi maf'ul bih itu nasab. Yang keempat, aina zahaba abuna, abana, abina. Abuka, abuka, abaka, abika ya Fatimah. Yang mana betul? Abaka. Abaka. Ada yang lain? Abaka. Ika. Kata abaka. Ka. Oh, ki ya, betul tadi. Jadi yang tadi puan menjawab betul ki dia. Sebab Fatimah perempuan. Apa? Nah. Oh. Jadi jawapannya Abaki. abuki, abaki, atau abiki. Abuki. Abuki. Ada Zahaba. yang baca abaki, abaki, ada abuki. Yang mana betul? Abaki. Abuki. Kalau dibaca abuki, apa kedudukannya? Ini apa? Fa'il. Fa'il. Yang betul adalah abu fa'il. Zahaba itu fi'il madhi, dia perlu kepada fa'il. Kaedah yang kita selalu ingatkan, ada fi'il mesti ada fa'il. Siapa yang pergi? Ayah. Aina zahaba abuki ya Fatimah? Kemana pergi ayah kamu wahai Fatimah? Betul, ya. Insyaallah. Jadi tempat-tempat ini mesti pastikan apa kedudukan dia. Barulah dipilih adakah abu, aba atau abi. Kalau fa'il mesti abu, ya. Yang kelima, mata kharaja abuka ke abaka atau aba abika ya Ali? Mesti tukarlah. Kharaja abuki, abuka. Abuka. Betul, Tan Najib. Betul. Mata kharaja abuka ya Ali, bila keluar ayahmu. Kenapa dibaca abuka, Tan Najib Arif? Abuka sebab kharaja tu dia punya pelaku Ustaz tu. Abu tu. Betul, dia sebagai pelaku. Sama tadi, sama. Dia sebagai pelaku atau fa'il, ya. Jadi mata kharaja abuka ya Ali, bila keluar ayah kamu wahai Ali. Siapa yang keluar? Ayah kamu. Jadi itu fa'il. Yang keenam, is'ali ayah kamu, tanyalah wahai ayah kamu wahai Zainab. Apa yang betul ini? Adakah abuka, abaka, atau abika? As'ali abuki. Is'ali, tanyalah kepada ayahmu wahai Zainab. Wahai Zainab, tanyalah kepada ayahmu. Adakah abu, aba, atau abi? Aba. Itu abah lah. Dia punya tu maf'ul. Baki lah. Tidak ada yang confuse, ya? Boleh abu. Tanya. Kalau bertanya, siapa yang ditanya? Siapa yang bertanya? Engkau. Engkau ya Zainab, bertanyalah engkau. Jadi fa'ilnya adalah anti. Tapi di situ ada ianya, ya. Ia itu jadi fa'ilnya. Mananya yang diperlukan adalah maf'ulun bi. Mananya abah. Is'ali abaki ya Zainab. Dibaca ki ya, bukan ka. Sebab Zainab itu perempuan. Is'ali abaki ya Zainab. Yang ketujuh, ana a'rifu, saya tahu.
ayahmu wahai Usman. Saya kenal ayahmu wahai Usman. Macam mana? Ana apa? Arifu apa? Abaka. Arifu abaka ya Usman. Bukan abu sini ya. Sebab kenapa? Aba sebagai objeknya. Maf'ulun bih. Saya tahu ayahmu wahai Usman. Kemudian 8. Ya Bilal, wahai Bilal. Saya telah menulis, katabtu risalatan, saya telah menulis surat kepada ayah kamu. Mana yang betul? Ila abi Buka, abaka, ila abika. abika. Abi. Ila abika. Abika. Kenapa abi? Bukan abu atau abah? Ada Lepas surat jar. 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 Jadi wahai Bilal, saya telah menulis surat kepada ayah kamu, abika, ila abika. Kemudian terakhir, sami itu anna abaka, abuka, abika. Sami itu anna. Abaka. Tapi di sini Aba. Abaka. ada iha ya. Jadi Abak. ini itu bahwasanya ayahnya adalah tabib masyhur. Sami itu anna abaha tabibu masyhur. Saya dengar bahwa ayahnya adalah tabib, dokter yang masyhur. Oh, ini tanggung ya. Kita habiskan dengan nama ini. Atau nanti nama ini next class insya-Allah kita dah habis masa. Di sini di Parepare ini sama dengan Malaysia sebenarnya dia punya jam 11.30 kan pagi. Makassar sama tu. Sama. Malaysia ya. Di sana pun 11.30 juga kan sekarang. Betul. Semuanya di sini azan zuhur pukul 12. Lebih awal lah. Zuhur 12, di sana pukul 1 kan lewat. Waktu solatnya lain ya. Walaupun waktu ini sampai Setengah jam lagi saya nak pergi ke masjid. Khair, insyaAllah saya kira itu saja dulu pelajaran kita. Kalau ada apa-apa soalan nanti boleh ditanyakan dalam grup. Saya tutup. Kita tutup dengan majlis Sultan Asal. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jazakallah khair. Allah. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tutup ya. Ya.